Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak teruskan lagi dengan bab 9 garis lurus tingkatan 3. Okey, hari ini cikgu nak masuk kepada topik yang terakhir, iaitu bagaimana kita nak mencari titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, sebelum itu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan titik persilangan. Okey, titik persilangan ni apabila terdapat dua garis lurus dan bersilang. Bila dia bersilang, dia akan membentuk satu titik. Titik itu kita namakan dia sebagai titik persilangan. Okey, sebenarnya untuk dapatkan titik persilangan ni ada tiga cara. Okey, tiga cara. Yang pertama dengan cara menggunakan kaedah graf, kedua kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. Okey, hari ini cikgu nak terangkan dua kaedah, iaitu kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. Okey, kita tengok bagaimana caranya untuk kita gunakan kaedah penggantian untuk mendapatkan titik persilangan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, diberi dua garis lurus, Y sama dengan 3 tolak 2X, dan garis lurus yang kedua 5X tambah 4Y bersamaan dengan negatif 6. Okey, sebenarnya kaedah penggantian ni kita dah belajar dah. Anak-anak semua dah belajar dah waktu di tingkatan 1 dulu. Okay, jadi hari ini kita boleh imbas kembali dan cikgu harap masih ingat lagi bagaimana nak menggunakan kaedah penggantian. Okay, kaedah penggantian ni dia kita belajar dulu dalam bab algebra, ya, ataupun kita panggil dia persamaan linear serentak. Mula-mula kita tuliskan dulu dua persamaan dan kemudian kita labelkan dia sebagai persamaan yang pertama dan kedua. Yang atas tu, yang pertama tu kita labelkan dia sebagai nombor 1, dan persamaan yang bawah kita labelkan sebagai persamaan yang kedua. Untuk soalan yang ini, dia dah beri siap-siap Y sebagai perkara rumus, maka kita tak perlu tukarkan lagi apa-apa pun boleh ubah sebagai perkara rumus. Jadi kita terus masukkan, gantikan nombor 1 di dalam nombor 2. Okey, sebenarnya arahan gantikan ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai, ya. Mula-mula kita tulis dulu persamaan yang kedua, 5X tambah 4Y sama dengan negatif 6. Okey, kemudian yang persamaan 1 tadi kita masukkan di sini, kita letakkan dalam nilai Y. Okey, kemudian kita kembangkan 4 dengan 3 darab bersamaan dengan 12, 4 darab negatif 2, negatif 8. Okey, seterusnya kita kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama, ya. Pemboleh ubah yang sama itu X di sebelah kiri, dan nombor bulat dan nombor kita pindahkan ke sebelah kanan. Positif 2 bila kita pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi tolak, ya. Positif pindah jadi negatif. Jadi kat sini untuk dapatkan nilai X kita bahagikan negatif 18 dengan negatif 3. So kita dapat di sini nilai X bersamaan dengan 6. Okey, X kita dah dapat. Apa nilai Y? Okey, untuk dapatkan Y, gunakan arahan gantikan. Okey, kita gantikan X yang kita dapat tadi bersamaan dengan 6 di dalam 1, persamaan 1. Okey, kat sini kita boleh gunakan sama ada nak gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan yang kedua. Untuk soalannya ini cikgu nak gantikan dalam persamaan yang pertama. Okey, jadi persamaan yang pertama, Y sama dengan 3 tolak 2X. Kita masukkan nilai X di selepas nombor 2 ni, kali ni, ya. Jadi X 6, jadi kita darabkan dan kita selesaikan 3 tolak 12 bersamaan dengan negatif 9. Okey, cara kita nak tulis titik persilangan adalah dalam bentuk koordinat, ya, X dan Y. Jadi titik persilangan yang kita dapat di sini, X bersamaan dengan 6 dan Y negatif 9. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Mula-mula kita labelkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okey, soalan ni X dah memang dalam bentuk perkara rumus, ya, iaitu diberi nilai X sama dengan 3. Jadi kita terus gunakan X sama dengan 3 tu, persamaan 1 tu kita terus masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Kita tak boleh masukkan dalam persamaan yang satu sebab itu persamaan yang sama, ya. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan yang lagi satu, iaitu yang kedua. Okey, persamaan yang kedua
2x. Jadi kita gantikan, kita masukkan x sama dengan 3 di sini. Ya, kemudian tambah y sama dengan 10. Kita kembangkan 2 darab 3, 6. Kemudian kita pindahkan, untuk dapatkan y, kita pindahkan 6 pergi ke sebelah kanan. So, dia akan jadi tolak 6. So, kita dapatlah nilai y bersamaan dengan 4. Okay, y kita dah dapat. Apa nilai x? Jadi, kita gunakan arahan gantikan. Ya, kita gantikan y bersamaan dengan 4 ke dalam 2. Kenapa tak gantikan dalam persamaan 1? Sebab persamaan 1 tak ada nilai y pun. Ya, persamaan 1 hanya ada x. Jadi kita tak boleh gantikan dalam persamaan yang pertama. Kita gantikan dalam persamaan yang kedua. Okay, 2x tambah y sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Okay, masukkan saja nilai y sama dengan 4 di sini. Ya. Okay, masukkan. Kemudian kita pindahkan 4 pergi ke sebelah kanan. So, bila kita pindah, kita akan tolak. Maka nak dapatkan nilai x, kita bahagikan. 6 bahagi 2, kita dapatlah x bersamaan dengan 3. So, kat sini kita dah boleh dapatlah titik persilangan dia, iaitu 3, negatif 3, 4. Okay, soalan yang seterusnya, contoh yang ketiga. Okay, 2 persamaan garis lurus. Kita tuliskan persamaan yang pertama, labelkan ya, pertama dan yang kedua. Okey, di sini kita kena tukarkan. Okay, kita kena tukarkan ataupun kita kena jadikan salah satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Jadi kat sini kita boleh tengok daripada persamaan yang pertama, lebih mudah untuk kita tukarkan x sebagai perkara rumus. Kenapa? Sebab di depan x tidak ada perkali. Perkali dia adalah 1. Jadi bila perkali dia 1, mudah untuk kita tukarkan. Jadi kita pindahkan y pergi ke sebelah kanan. Y itu adalah positif 2y. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kita akan dapat negatif 2y tambah 7. Okay, yang ini kita labelkan sebagai persamaan yang ketiga, persamaan baru ya, sebab lepas 1, 2 dan ketiga. Okay, kemudian kita gantikan. Nah, kita gantikan persamaan yang baru kita dapat tadi, 3 ke dalam 2. Kita tak boleh gantikan dalam 1. Sebabnya persamaan yang ketiga ni datangnya daripada persamaan yang pertama. Jadi kita gantikan dalam persamaan yang seterusnya, iaitu persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua, 3x. Jadi x ni, ini nilai dia daripada yang 3 tadi, negatif 2y tambah 7. Kemudian tolak dengan 2y bersamaan dengan 29. Okey, kita kembangkan. 3 darab negatif 2, negatif 6, dan 3 darab positif 7, positif 21. Okey, kat sini kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama, y dengan y, dan nombor bulat dengan nombor bulat, integer dan integer. Okey, kat sini tolak negatif 6 tolak 2, negatif 8y. Tolak, kita dapat 8. Maka nak dapatkan nilai y, kita bahagi. So, kita dapatlah nilai y di sini, negatif 1. Okey, sekarang kita nak cari nilai x. Sebab y kita dah dapat. Nak cari nilai x, nak cari nilai, kita gunakan arahan gantikan. Ya, ingat ya, arahan gantikan adalah tujuannya adalah untuk mencari nilai. Kita nak gantikan apa? Kita gantikan yang kita dapat nilai y tadi bersamaan dengan 1 di dalam persamaan. Okey, yang ini kita boleh gantikan. Nak gantikan dalam persamaan 1 boleh, 2 ataupun 3. Tak ada masalah. Jawapan masih sama. Okey, kat sini cikgu gantikan di dalam persamaan yang pertama, persamaan 1. Okey, ini persamaan yang pertama, persamaan 1. Jadi kita masukkan y negatif 1 di dalam persamaan yang ini. Okey, ya, jadi darablah 2y, maksudnya 2 darab negatif 1. Kita kembangkan, so kita akan dapat x tolak 2 sama dengan 7. Maka nak dapatkan nilai x, pindahkan negatif 2 pergi ke kanan, dia akan tambah. So kita dapatlah di sini nilai x bersamaan dengan 9. Maka kita dapatlah persamaan garis lurus titik persilangan, iaitu 9 negatif 1. Okey, sekarang kita tengok kaedah yang kedua, iaitu kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan ni maksud dia kita nak hapuskan salah satu nilai pemboleh ubah supaya dia jadi kosong. Dia tak wujud lagi dah dalam soalan ni.
Ya, okey, macam mana caranya? Okey, kita tulis dulu, kita labelkan dulu persamaan satu dan persamaan yang kedua. Kita kena ingat ya, untuk kaedah penghapusan ni, kita nak hapuskan, kita kena pastikan perkali bagi pemboleh ubah sama ada X atau Y sama perkali dia. Ya, okey, kat sini kita dah tahu dah perkali yang sama iaitu Y. Ya, Y ni perkali dia 3. Depannya yang persamaan yang pertama perkali dia 3 dan persamaan yang kedua negatif 3. Ya, simbol positif negatif tu kita boleh abaikan dulu. Kita tengok dulu nombor yang sama. Jadi yang ini ya, Y. Jadi bila sama, kita boleh hapuskan nilai Y. Kita nak jadikan Y tu kosong. Okey, macam nak jadikan Y tu kosong? Okey, kita kena tolak ataupun tambah. Okey, dekat sini kita tengok ya, simbol yang pertama, persamaan yang pertama simbol dia positif, persamaan yang kedua simbol dia negatif. Okey, bila simbol berlainan kita tambah. Ya, simbol berlainan kita tambah. Kalau simbol sama kita tolak untuk jadikan dia kosong. Ya, okey, untuk hapuskan. Okey, kita tambah kat sini ya, simbol berlainan kita tambah. Okey, kat sini persamaan satu tambah persamaan yang kedua. Tujuan kita tambahnya adalah kita nak hapuskan nilai Y. Okey, tambahlah. Okey, kita tambahkan 2x tambah 5x. Okey, yang ini bila kita tambahkan 3y tambah negatif 3y, kita akan dapat kosong. Okey, jadi tak perlu tulis di sini. Okey, kemudian yang sini pula 7 tambah negatif 14. Okey, kita pemudahkan 7x bersamaan dengan negatif 7. Maka untuk dapatkan nilai x kita bahagikan, maka kita dapatlah nilai x bersamaan dengan negatif 1. Okey, bila dapat negatif x, bila dah dapat nilai x, kita nak cari nilai y, kita gunakan arahan gantikan. Ya, gantikan x yang kita dapat tadi negatif 1 di dalam persamaan yang pertama. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, masukkan negatif 1 di dalam x, nilai x kat sini ya. Jadi kita kembangkan. Okay, kita dapat. Jadi untuk dapatkan nilai y, kita pindahkan dulu negatif 2 pergi ke sebelah kanan. Bila negatif, kita akan dapat positif apabila dipindahkan. Okay, maka nak dapatkan nilai y, kita bahagikan dengan 3. So, dapatlah nilai y bersamaan dengan 3. Okay, jadi kat sini, titik persilangan adalah negatif 1, 3. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, kat sini dia beri dua persamaan garis lurus. Mula-mula kita labelkan persamaan sebagai persamaan satu dan juga persamaan yang kedua. Okey, untuk soalan ni tidak ada pun nombor yang sama untuk x dan y. Maksudnya perkali tu tak sama untuk x dan juga y. Untuk kaedah penghapusan, kita kena pastikan perkali mesti sama, sama ada x ataupun perkali untuk y. Okey, kalau tak sama, kita kena samakan dulu. Kat sini cikgu nak samakan perkali untuk x. Okey, jadi kalau nak samakan perkali untuk x, kita darabkan balik nombor 1, persamaan yang pertama ni dengan nombor 4. Nombor 2 ni, persamaan kedua ni 4. Okey, jadi semua persamaan yang pertama ni darabkan dengan 4. Ya, 3 darab 4, 12x. 4 darab 4, 16. 8 darab 4, 32. Okey, bila persamaan yang pertama kita darab dengan 4, jadi persamaan yang kedua ni kena darablah balik dengan nombor 3. Nombor 3 tu 3x tu nombor 1 daripada persamaan yang pertama, darabkan dengan 3 sebab kita darabkan dengan perkali yang perkali untuk x tadi. Okey, bila kita darabkan, kita dapat yang ni lah semuanya. Okey, kemudian kita labelkan. Kita labelkan persamaan yang kita dapat ni sebagai persamaan 3 dan 4. Kita labelkan 3 ni sebab lepas 2, 3 dan seterusnya nombor 4. Okay, sekarang ni perkali untuk x dah sama. Jadi kita boleh hapuskan nilai x. X ni kita nak jadikan dia kosong. Okay, x ni kedua-dua nombor, kedua-dua perkali x adalah positif. Bila positif, dua simbol sama, positif dan positif, kita tolak. Kita tolak untuk hapuskan nilai x. Ya, jadi kita boleh tolak 4 tolak 3. Kenapa 3 tak tolak 4? Boleh juga 3 tolak 4, tapi sebabnya
Persamaan yang nombor 4, persamaan keempat ni, nilai Y ni lebih besar daripada nilai Y yang ketiga. Jadi lebih mudah kita tolak besar, tolak kecil. Okay, jadi kat sini 27Y tolak 16Y bersamaan dengan negatif 45 tolak 32. Okey, selesaikan, kita akan dapat 11Y bersamaan dengan negatif 77. Maka nak dapatkan nilai Y, kita bahagi. Kita dapatlah nilai Y bersamaan dengan negatif 7. Okey, seterusnya nak cari nilai X. Okey, untuk cari nilai, kita kena guna kearahan gantikan. Okey, kita gantikan Y negatif 7 tadi ke dalam persamaan yang pertama. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, kita masukkan nilai Y dalam nilai di sini, gantikan, kita masukkan saja, kemudian kita kembangkan 3x tambah negatif 28. Okey ya. Okey, nak dapatkan x, pindahkan ya, 28 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, positif negatif akan dapat negatif, jadi 28 nilai dia negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi untuk dapatkan nilai x, kita bahagikan dengan nombor 3. Jadi dapatlah nilai X di sini 12. Maka titik persilangan bagi kedua-dua persamaan ni adalah 12 negatif 7. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi untuk pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.